Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah cerita membongkar dan juga berkongsikan kisah di sebalik pemberitaan wartawan Astro Awani untuk anda fahami bagaimana jerih mereka untuk mendapatkan satu-satu bahan berita. Esok bakal bermula sidang Dewan Rakyat yang bakal bermesyuarat dan juga bersidang selama 27 hari, dan pastinya sidang Dewan Rakyat pada kali ini menjadi tumpuan yang hangat kerana pembentangan Belanjawan 2021 dijadualkan akan berlangsung pada hari Jumaat depan, dan juga bagaimana corak pergerakan politik dan juga kemelut politik juga memberikan kesan sebanyak kepada persidangan Dewan Rakyat pada kali ini. Atas sebab itu, ada beberapa perkara yang perlu kita fahami hari ini. Pertamanya ialah Perdana Menteri difahamkan bertemu dengan pemimpin Perikatan Nasional di salah sebuah hotel terkemuka di Kuala Lumpur, di mana saya akan bersama dengan wartawan Ridaudin Daud di situ, dan juga Hasimi juga kini sudah berada di Putrajaya bagi mengikuti wakil pemimpin Pakatan Harapan. Kalau dapat dinaikkan rakan-rakan saya yang sudah pun bersedia, di mana Hasimi akan berikan perkembangan mengenai pertemuan wakil pemimpin Pakatan Harapan bersama dengan Menteri Keuangan, dan Ridaudin akan memberikan maklum balas ataupun kemaskini apa yang berlaku di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Tapi Ridaudin, saya berikan slot kepada Hasimi dahulu kerana Hasimi nanti dalam sekitar jam 5 ni katanya pemimpin Pakatan Harapan sudah habis bermesyuarat, dan juga Hasimi sudah bersedia untuk melakukan doorstop ataupun istilahnya jolok untuk mendapatkan apakah perkembangan terkini di Kementerian Keuangan. Hasimi, apa yang dapat dijangkakan pada jam-jam yang seterusnya, pada minit-minit yang seterusnya? Baik Zul, seperti mana Zul katakan ketika ini, kalau ikutkan kepada jadual asal pertemuan atau perbincangan wakil Pakatan Harapan dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz, kemungkinan akan selesai pada bila-bila masa dari sekarang, iaitu sekitar jam 5 petang. Namun ketika ini kalau boleh dilihatkan pintu masuk bangunan Kementerian Keuangan masih lagi belum kelihatan wakil-wakil Pakatan Harapan, itu 10 wakil kesemuanya, itu 4 dari PKR, 4 dari DAP dan 2 dari Amanah, masing-masing belum lagi turun. Namun kita ini kalau boleh ceritakan gambaran keadaan semasa ketika ini, masing-masing sudah pun pengamal media bersedia untuk kemungkinan sekiranya salah seorang daripada mereka turun dan memberi gambaran bahawa mesyuarat tersebut telah pun selesai. Jadi kita akan mendapatkan apa agenda ataupun intipati daripada perbincangan bersama dengan Menteri Keuangan itu. Namun ketika ini Zul, kita masih lagi samar apa intipati yang akan dikemukakan oleh wakil-wakil Pakatan Harapan itu kepada Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan. Sebenarnya Zul katakan esok merupakan Dewan Rakyat akan membuka tirai dan tumpuan pastinya terarah kepada pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November ini. Namun seperti mana saya berlintas langsung bersama Lokman sekitar 4.30 petang tadi, setakat ini kita dapat gambaran kasar bahawa PKR akan mencadangkan 6 usul ataupun idea utama kepada Kementerian Keuangan untuk diperhalusi, pastinya untuk memastikan Belanjawan 2021 lebih kompetitif dan juga seiring untuk meringankan beban rakyat yang berdepan dengan COVID-19 ini. Namun 6 cadangan utama itu tidak diperincikan oleh ahli Parlimen Subang Wong Cheng yang mewakili di PKR sebenarnya. Namun kita pasti kita akan cuba dapatkan wakil daripada ketiga-tiga parti tersebut, DAP, PKR dan juga Amanah. Pastinya tumpuan pengamal media sekurang-kurangnya untuk mendapatkan, kalau Amanah mestinya kita akan dapatkan presidennya Muhammad Sabu, DAP kita akan cuba dapatkan Setiausaha Agong Lim Guang Eng, dan juga PKR sekurang-kurangnya kita dapatkan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail untuk memperincikan apa cadangan daripada ketiga-tiga komponen Parti Pakatan Harapan ini dikemukakan kepada Tengku Zafrul. Zul. Mungkin kita dapat fahami, Hasimi, keadaan cuaca di sana saya rasa okey, tetapi kalau dapat diberikan gambaran, kerana pertemuan ini adalah bukan satu perkara yang dimaklumkan kepada pihak media secara rasmi, tetapi kalau dilihat kepada jumlah wartawan yang berkampung di luar perbendaharaan negara itu, mungkin jumlahnya sedikit ramai, kerana ini juga menjadi satu
bibit kepada bagaimana kita memahami perbincangan di kalangan ahli politik yang bipartisan itu dapat dilakukan dengan baik sebelum pembentangan bajet 2021. Jadi Hasimi mungkin dapat ceritakan dengan kita bagaimana media berkumpul mendapatkan maklumat ataupun adakah media terjah saja datang ke MOF sebelah tengah hari tadi ataupun bagaimana Hasimi? Betul, kalau ikut kepada cuaca ketika ini dia sedikit mendung Zul, kita menjangkakan mungkin juga tidak akan hujan, kita mengharapkan. Namun kalau berbalik kepada kehadiran pengamal-pengamal media, kita tiba sekitar 2 petang di bangunan Kementerian Kewangan ini. Ketika itu tiada wakil wartawan, hanya beberapa jurugambar sahaja yang berada di pekarangan bangunan Kementerian Kewangan ini. Jadi saya secara peribadi maklumkan kemungkinan tumpuan pastinya terarah kepada mesyuarat yang dihadiri oleh pemimpin Perikatan Nasional di Hotel Hilton Kuala Lumpur. Dan kita gambarkan kemungkinan tumpuan di Putrajaya ini akan sedikit orang kata lengang dan sebagainya. Namun pastinya pengamal media tidak mahu melepaskan kehadiran wakil-wakil pemimpin Pakatan Harapan itu. Dan kita lihat dari semasa ke masa kehadiran pengamal media bertambah, dan kita lihat juga sempat berborak betul seperti mana Zul katakan, kebanyakan mereka terjah saja sebenarnya kerana kita tidak mendapat jemputan daripada Kementerian Kewangan ataupun daripada wakil-wakil pemimpin Pakatan Harapan untuk membuat liputan sama dengan perbincangan hari ini. Jadi kebanyakan mereka hanya terjah saja untuk pastinya untuk mengetahui tumpuan adalah cadangan, kerana ini adalah pertemuan pertama membabitkan kelompok ataupun komponen yang besar sedikit. Sebelum ini Tengku Zafrul hanya membuat pertemuan dengan beberapa ahli parlimen sahaja, termasuk dengan YB Said Saddiq dan juga YB Darul Linkin. Jadi ini antara pertemuan pertama yang membabitkan 10 wakil pemimpin Pakatan Harapan besar. Pastinya tumpuan itu kerana cadangan yang akan dikemukakan juga penting dari pihak pembangkang untuk diperhalusi oleh pihak kerajaan pada Belanjawan 2021 ini. Jadi ketibaan kita di mana walaupun di sesi ada orang kata konsep terjah itu, tapi kita lihat penerimaan di sini tiadalah halangan daripada kementerian itu sendiri untuk tidak membenarkan media untuk berada di pekarangan ini. Cuma kita dinasihatkan supaya sentiasa menjaga SOP dan juga penjarakan fizikal dalam memastikan kita mendapatkan liputan dan juga menunggu ketibaan ataupun kehadiran wakil-wakil Pakatan Harapan. Dan ketika ini kita menunggu untuk mereka keluar daripada bilik mesyuarat untuk kita mendapatkan respon. Kalau boleh lihat juga sebenarnya pintu masuk ini, kalau rakan suka boleh tunjukkan di hadapan itu ada kod imbas My Sejahtera. Jadi SOP Hasimi mungkin ada masalah sedikit gangguan audio di situ kerana Hasimi cuba untuk menunjukkan keadaan di sana. Rakan kita kalau sudah dapatkan Ridauddin sudah ada? Belum lagi. Jadi kalau kita boleh dapatkan Hasimi terlebih dahulu kalau dapat diselesaikan masalah audionya. Okey, Adam tak dapat nak apa ni kan. Jadi kita pergi berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ni dapatkan Hasimi dan juga kita dapatkan Ridauddin juga ya Adam. Terima kasih. Okey, bertemu lagi dalam cerita. Kalau dapat kita ambilkan visual langsung dari Hotel Hilton Kuala Lumpur. Kalau dilihat di situ, pemimpin utama Perikatan Nasional Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin, serta kelihatan juga di situ Datuk Seri Syahidan Kasim sudah pun difahamkan keluar dari bilik mesyuarat di Hotel Hilton. Kami masih lagi menunggu sekiranya ada sidang media ataupun sekiranya ada peluang untuk ditemu bual pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional ini. Kalau Ridauddin akan berlintas langsung bersama dengan kita sebentar lagi dan kita akan bawakan perkembangan ini dari masa ke masa. Ini visual dari Hotel Hilton Kuala Lumpur. Tapi saya ingin terus bersama dengan rakan setugas Hasimi Mohamad yang kini masih lagi berada di bangunan perbendaharaan di Putrajaya. Terima kasih Hasimi kerana bersama dengan kami walaupun ada gangguan sedikit tadi. Hasimi, mungkin kalau kita lihat tadi apabila pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan tiba di bangunan Kementerian Keuangan, siapa yang mungkin dapat memberikan
maklum balas kepada petugas-petugas media pada ketika itu, dan banyak tak maklumat yang disalurkan ataupun dikongsikan bersama dengan petugas media pada ketika itu? Baik, Zul, balik kepada ketibaan pemimpin atau wakil-wakil Pakatan Harapan sebentar tadi, iaitu sekitar 2.30 petang. Antara 10 pemimpin yang hadir itu, kita sempat memberikan respon adalah ahli Parlimen Subang itu, Wong Cheng, yang sedikit berborak dengan pengamal media, maklumkan bahawa 4 orang wakil PKR. Okey, tak apa. Kalau difahamkan tadi, sepatutnya Datuk Syed Azmin Ali ada bercakap sedikit dengan media di Hotel Hilton, tapi itu sudah terlepas. Terus saja Hasmi, minta maaf di situ. Okey. Baik, pastinya tumpuan seperti mana kita tahu akan terarah kepada Hotel Hilton Kuala Lumpur. Tapi balik kepada soalan yang diajukan oleh Zul juga, pada sesi ketibaan tadi hanya ahli Parlimen Subang, Wang Jen sahaja yang berborak ataupun memberikan sedikit gambaran kasar kepada pengamal media mengenai pertemuan ini, perbincangan ini, yang selebihnya tidak memberikan respon, hanya tersenyum dan juga melambaikan tangan. Pastinya mereka menyimpan intipati itu untuk dimaklumkan kepada media sebaik saja mesyuarat tersebut selesai. Namun kita masih lagi kurang jelas sama ada makluman itu akan diberikan secara kenyataan media ataupun mungkin akan ada sidang media yang akan diberikan oleh wakil-wakil pemimpin Pakatan Harapan. Khususnya kita memfokuskan kepada DAP, PKR dan juga Amanah itu sendiri. Namun kita difahamkan juga oleh rakan-rakan pengamal media kemungkinan wakil-wakil pemimpin Pakatan Harapan akan turun pada bila-bila masa dari sekarang. Kalau lihat keadaan pengamal media telah pun berkumpul di hadapan pintu perbendaharaan ini untuk menunggu ketibaan mana-mana wakil dari Pakatan Harapan untuk mendapatkan respon. Sesi jolok ketika ini akan berlangsung pada bila masa untuk kita dapatkan perkembangan lanjut, Zul. Secara Hasimi berlintas langsung, sekiranya ada pemimpin Pakatan Harapan yang keluar nanti, kalau Hasimi perlu menemubual mereka, Hasimi teruskan sahaja. Kita akan ambil secara langsung. Tapi Hasimi, ini adalah situasi biasa sebagai seorang wartawan. Tunggu lama dan juga kita tahu pun ini sesi terjah. Jadi kepastian tentang ada PC atau tidak ada PC itu adalah satu penantian yang sering dilakukan. Tapi untuk petang ini, mungkin Hasimi ada merasakan mereka akan melakukan memberi peluang kepada media untuk menemubual mereka ataupun bagaimana? Kalau mungkin ada menghubungi Setiausaha Akhbar kepada pemimpin-pemimpin tertentu Hasimi sebelum ini? Baik, Zul, maaf saya terlepas sedikit soalan yang kemukakan oleh Zul itu, namun saya cuba untuk mendapatkan balik soalan yang dikemukakan oleh Zul. Adakah akan ada sidang medianya Hasimi selepas ini? Okey, kita menjangkakan akan ada sidang media kerana seperti mana makluman oleh ahli Parlimen Subang itu, kemungkinan akan dimaklumkan perincian mengenai pertemuan tersebut. Walaupun tiada sidang media, kita akan cuba mendapatkan respon tersebut sama ada dari sesi jolok dan sebagainya, Zul. Dan kita harapkan wakil-wakil Pakatan Harapan ini tidak hanya memberikan kenyataan media, kerana kita lihat sebelum ini pertemuan membabitkan ahli-ahli politik berjam kita tunggu, ya Zul. Kesudahannya hanya memberikan kenyataan media. Jadi kita harapkan hari ini mana-mana wakil daripada Pakatan Harapan bersuara untuk memberikan respon kepada media yang sudah pun menunggu lebih 2 jam di sini, Zul. Hasimi, mungkin Hasimi ada pengalaman hari itu lama berkampung di Menara Dato' On ketika mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO sehingga pukul 1 pagi dan akhirnya hanya ada kenyataan media. Jadi ini adalah satu perkara yang biasa untuk wartawan menunggu. Tetapi untuk proses yang seterusnya, untuk menghantar, untuk failkan berita dan juga mengemaskini di social media, bagaimana itu sikit sebanyak memberikan cabaran dan juga ada selang waktu yang mungkin lambat berita itu kita berikan, Hasimi? Betul, pastinya masing-masing, bukan saja kita dari Astro Awani, agensi-agensi media lain juga pastinya betul-betul rumus untuk memastikan
liputan atau laporan itu dihantar secepat mungkin kepada agensi-agensi berita masing-masing, termasuk juga kita dengan Astro Awani. Jadi cabaran itu khususnya kita selepas itu kadang-kadang ada juga kita selangsung dan sebagainya, pada masa yang sama perlu menghantar laporan berita. Jadi itu antara sedikit cabaran yang perlu dihadapi oleh wakil-wakil pengamal media. Pada masa sama juga perlu mendengar transkrip, kita panggil apa kenyataan yang diberikan oleh mereka. Kalau mengikut kepada kenyataan media, pastinya kita boleh baca sahaja kenyataan tersebut dan fahami intipati tersebut. Sekiranya ia dari sesi jolok dan sidang media, pastinya perkara-perkara intipati itu perlu diperincikan agar maklumat yang tepat disalurkan dalam liputan atau laporan-laporan tersebut, Zul. Okey, Hasimi, saya lepaskan Hasimi dahulu. All the best untuk mendapatkan bahan berita dari Putrajaya itu. Sekiranya ada perkembangan terkini, Hasimi akan berita langsung juga bersama kita, dan pastinya perincian di Awani 7.45 malam ini. Hasimi Muhammad langsung dari Bangunan Perbendaharaan Putrajaya. Terima kasih kerana berlintas langsung bersama dengan kami pada petang ini. Kalau Ridauddin Daud di Hotel Hilton Kuala Lumpur sudah pun bersedia, saya terus sahaja bersama dengan Ridauddin. Din berada di Hotel Hilton sejak tengah hari tadi, dan visual yang kami bawakan secara langsung sebentar tadi memperlihatkan beberapa pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan juga pemimpin UMNO Datuk Seri Syahidan Kasim berada di ruang lega lobi hotel tersebut. Adakah ini bermaksud mesyuarat sudah pun tamat ataupun bagaimana, Din? Baik, terima kasih Zul. Diberi organ je Zul, betul Zul. Jika melihatkan kepada senarai pemimpin yang telah pulang, boleh dikatakan bahawa sebenarnya mesyuarat sudah pun tamat, kerana difahamkan mesyuarat ini dipromosikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin sendiri, dan baru saja sebentar tadi Tan Sri Muhyiddin telah meninggalkan hotel ini. Jadi boleh dikatakan sebenarnya mesyuarat sudah tamat, kerana dilihat, boleh dikatakan semua pemimpin juga sudah dilihat berada di bawah di lobi hotel ini, termasuklah sebentar tadi seperti anda lihat dalam visual, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali juga sudah berada, sudah barangkali saya fikir sudah sedang minum di belakang sana. Jadi boleh dikatakan saya pasti, dan saya rasa ini adalah beritanya bahawa benar mesyuarat sudah tamat. Cuma satu saja kita tidak tahu berkenaan apakah mesyuarat ini, kerana masing-masing ketika kami cuba menjolok tadi, memang masing-masing menutup mulut, tidak langsung berkata apa-apa. Kalau berkata pun hanya sedikit, mungkin Datuk Seri Azmin tidak ada bercakap sedikit, tapi saya akan bawakan kepada anda sebentar lagi, kerana sebentar tadi keadaannya agak hiruk pikuk, jadi saya tidak berapa dengar dengan pakai mask saja lagi, jadi tidak berapa dengar apa yang Datuk Seri Azmin cakap. Tapi pastinya saya akan bawakan kepada anda apa yang diperkatakan beliau, kerana kami di sini juga, pihak-pihak media di sini juga sedang cuba mendengar dan cuba mendapatkan apakah intipati. Tapi boleh dikatakan kebanyakannya berkata hanya satu perkara, iaitu ini hanyalah mesyuarat biasa, tiada apa-apa pun. Mungkin sebelum ini juga pernah dilakukan, mungkin mesyuarat beberapa hari sebelum sidang parlimen. Jadi pada mereka ini adalah mesyuarat biasa, dan mungkin sebab itulah kebanyakannya menutup mulut dan langsung tidak mengeluarkan apa-apa, orang kata, news value untuk media-media di sini, Zul. Din, kalau dilihat juga sebenarnya mesyuarat parlimen ini biasa dilakukan oleh parti-parti politik untuk memastikan bahawa perjalanan di sidang Dewan Rakyat nanti dapat berlangsung dengan lancar. Oleh itu jawapan yang Din dapat itu juga adalah jawapan yang dapat diduga. Akan tetapi menurut pemberitaan Din di astroawani.com, beberapa pemimpin utama parti-parti politik seperti UMNO, MCA semua dah meninggalkan hotel. Cuma ada beberapa lagi yang tinggal di sana. Mungkin kita dapat fahaminya itu, Din. Ya, betul Zul. Memang kebanyakannya dah meninggalkan hotel. Cuma itulah, mereka meninggalkan hotel tanpa memberikan sebarang input ataupun hujah konkret untuk kami di sini. Seperti yang saya ada berbual dengan, boleh kata, seorang wartawan Otai, beliau mengatakan bahawa situasi politik di Malaysia sekarang nampaknya sedikit berbeza berbanding dulu, di mana kalau kita datang berkumpul ramai-ramai macam ni, kalau ada lebih daripada 30 atau 40 media, sudah pasti kita akan dapat menjangka apakah dibincangkan, apakah akan ada sidang media, atau apakah mungkin akan ada menteri-menteri yang akan sudi bercakap dengan media. Namun sejak kebelakangan ini nampaknya situasinya atau sangat-sangat berubah. Senarionya berubah, boleh dikatakan 360 darjah, di mana kebanyakan yang ada di sini, walaupun dibarisi oleh wartawan-wartawan hotel di sebelah sana, namun mereka sebenarnya masih lagi tidak mengetahui apakah, dan mesti sumber-sumber dalaman mereka juga, mereka tidak tahu apakah yang dibincangkan dalam mesyuarat ini. Dan bila kita melihat jumlah-jumlah pemimpin yang semakin berkurang, jadi kita untuk mendapatkan maklumat semakin sukar. Jadi boleh dikatakan memang itu yang berlaku. Memang itu yang berlaku. Saya ingin membawakan juga agak sukar untuk kita mendapatkan. Din, saya ingin membawakan juga langsung dari Putrajaya. Nanti kita akan bersama dengan Din semula. Kita terus saja ke Putrajaya sekiranya ada sedang kenyataan di sana. We are all covered, so you're okay. Baik.
Saya bacakan, sekejap lagi rakan-rakan media akan kita bekalkan naskah ini. Pertemuan 2 jam tadi berlangsung dengan delegasi Pakatan Harapan diwakili 12 orang. Dan kita selesai mengadakan pertemuan dengan Menteri Kewangan, Tengku Zafrul dan pasukan pegawai-pegawai kementerian. Pakatan Harapan memandang belanjawan tahunan negara sebagai tugas utama anggota Parlimen. Bukan sekadar memastikan perkhidmatan awam mempunyai sumber cukup untuk memerangi COVID secara berkesan, ia juga peluang untuk mempertahankan demokrasi dan menggerakkan Malaysia ke arah ekonomi yang lebih lestari dan saksama. Dalam suasana COVID-19 yang ada pada hari ini, ekonomi Malaysia berada dalam krisis yang mencabar survival perniagaan kecil, pekerjaan rakyat jelata, masa depan dan keadaan keuangan rakyat. Penting bagi kerajaan dan pembangkang bersama untuk menghasilkan belanjawan perpaduan yang khusus untuk membantu rakyat Malaysia mengatasi dan bertahan dalam kegawatan. Ya. Belanjawan 2021 harus fokus untuk memenuhi keperluan ekonomi rakyat Malaysia dengan mewujudkan dan memelihara pekerjaan rakyat dan memastikan perniagaan dibantu untuk mereka terus bertahan. Secara asasnya, kami menyuruh kerajaan untuk menerapkan dasar fiskal yang mengembang, diistilahkan sebagai expansionary budget, dengan tujuan untuk meringankan cabaran aliran tunai rakyat dan syarikat. Dalam pertemuan tadi, kami mengajukan banyak pertanyaan dan meminta menteri untuk mendedahkan dan berkongsi data fiskal yang penting. Sebahagiannya beliau memberikan respon yang baik. Kami juga mencadangkan dan menjelaskan banyak idea dan dasar belanjawan Pakatan Harapan. Dari semua idea yang kami cadangkan, kami ingin mengetengahkan 6 cadangan utama. Kita dialog 2 jam, kita sampaikan polisi Pakatan Harapan dan kita ketengahkan 6 perkara. Yang pertama, meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan untuk COVID-19 dan penyakit tidak berjangkit, ada huraiannya. Yang kedua, memperkasa pelindungan sosial, jaringan keselamatan dan pembayaran kebajikan kepada golongan berisiko dan penganggur dengan meningkatkan bantuan kebajikan kepada RM1,000 sebagaimana pernah dijanjikan Perdana Menteri sehingga akhir krisis COVID. Yang ketiga, pelanjutan moratorium sehingga 31 Mac 2021. Yang keempat, subsidi upah diteruskan dan mewujudkan 600,000 pekerjaan seperti program Malaysia at Kerja yang menyediakan insentif untuk tempoh 2 tahun untuk majikan dan pekerja. Ini bernilai RM13 bilion. Yang ini legasi kami dulu, dinyatakan kesediaan di pihak YBM untuk menimbangkannya. Cuma dia berseloroh, kemungkinan dia perlu jenamakan, rebranding balik. Yang kelima adalah peningkatan perbelanjaan pendidikan untuk memastikan kelangsungan pendidikan. Yang keenam, perbelanjaan pembangunan untuk 2 projek utama iaitu plan gentian optik. Yang ini fiberization, ya. Dan kesaling hubungan negara dalam bahasa Inggeris NFCP dan menaik taraf infrastruktur air untuk Selangor, Kelantan dan Pahang. Jadi saya perlu sebut bahawa kami berharap cadangan ini dapat diterima. Ketiga-tiga wakil parti menyampaikan harapan itu kepada menteri sehingga dia bentangkan pada 6 hari bulan nanti. Kami menunggu langkah dan respon berikutnya daripada kerajaan dalam proses rundingan ini. Belanjawan ini adalah penting untuk menjunjung titah diraja. Ini bukti kami menghayati nasihat tuanku yang pada ketika itu menolak peristiharan darurat yang dipohon oleh kerajaan dan mengelak pilihan raya dalam tempoh terdekat yang hanya akan mengeruhkan lagi gelombang ketiga COVID. Jadi menjunjung titah baginda, kami ingin menekankan proses rundingan ini dilaksanakan dengan niat yang baik. PH committed untuk bekerja dengan semua pihak bagi memerangi COVID dengan hasrat menyelamatkan rakyat dan ekonomi negara.
Pun begitu, proses rundingan ini tidak bermakna sokongan atau penerimaan PH dalam soal keabsahan kerajaan. Itu isu lain. Ini adalah engagement untuk keutamaan rakyat, menghayati nasihat ke bawah duli tuanku, dan kita tampil dengan cadangan yang substantif ke 6 perkara centered to the interest of the people. So itu menamatkan sesi 2 jam pada hari ini. Saya Puan Eng akan tambah. Ya, terima kasih kepada Datuk Syafuddin, Berhormat Sabu. Hari ini kita adakan sesi secara terus terang atau very frank discussions selama 2 jam, di mana pihak kami mengutarakan perlunya kita ada expansionary budget. Okey, itu visual dan juga sidang media yang diberikan oleh wakil-wakil pemimpin Pakatan Harapan sejurus selepas pertemuan bersama dengan Menteri Keuangan. Laporan penuh akan kami bawakan dalam buletin dan juga Awani 745 sebentar lagi. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih juga Ridauddin kalau masih lagi ada. Ridauddin masih lagi berkampung di Hotel Hilton kerana mengikuti liputan dan juga coverage untuk pertemuan Perdana Menteri bersama dengan pemimpin Perikatan Nasional di sana. Dan masa untuk cerita sudah habis, minta maaf tak banyak nak sambung cerita, tetapi kalau ada perkembangan terkini nanti maklumkan kepada kita supaya kita boleh maklumkan kepada penonton-penonton di 501 Awani dan juga di astroawani.com. Terima kasih Dan kerana bersama kami dalam cerita pada petang ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton pada petang ini. Sekiranya ada pandangan, cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami. Sekian sahaja cerita untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.